sampai tengah iaitu di Jalan Betik. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, MBSP telah membuat borang atau menyediakan borang pendaftaran online. Kerana kita nak pastikan semua peniaga ini mengambil bahagian dalam program outreach. Pendaftaran dalam MySejahtera tidak dapat menentukan siapa mereka, adakah mereka peniaga ataupun mereka bukan peniaga. Tetapi kita nak fokus ke Pasar Awam Seri Rambai dan juga Bukit Mentajam, Pasar Awam Bukit Mentajam. Kerana telah 2 kali tutup bagi Pasar Awam Bukit Mentajam. Sebab itu kita buat lagi satu borang untuk catatan, untuk diisi supaya kita tahu peniaga-peniaga ini datang daripada Pasar Awam Bukit Mentajam, Seri Rambai dan juga pasar-pasar awam lain. Daripada kajian kita yang kita buat sehingga 17 Ogos, bagi pasar Bukit Mentajam, peniaga 390, yang berdaftar hanya 73, iaitu 18.72%. 75 pekerja. Pekerja kita tak dapat beri peratus kerana kita tak tahu berapa pekerja yang ada di dalam pasar. Pasar Awam Seri Rambai, peniaga 139, yang telah berdaftar 90 orang, 90 peniaga, 64.75%. Pekerja 96. Pasar Pagi Seri Rambai yang berniaga di kawasan-kawasan tempat letak kereta yang kita benarkan, peniaga 33 iaitu 14.29% dan pekerja 21. Data ini amat rendah. Mungkin anda telah berdaftar dalam MySejahtera, tetapi saya minta daftar juga dalam survey kita supaya kita tahu pastikan memang peniaga ini telah pun didaftar dan akan dipanggil. Kalau tidak, kita tidak ada kepastian. Kita tak mau tunggu, lepas tu baru bagi tahu kita tak daftar. Terlambat dah. Tak guna kerajaan negeri membuat keputusan memberi fokus kepada pasar awam yang kedua ini, sedangkan anda tidak membuat pendaftaran dan menghabiskan masa Tuan DO dan juga menghabiskan masa vaksinator yang pergi bekerja sukarelawan dan sebagainya. Oleh itu hari ini saya bagi buat kenyataan dan kita akan buat kenyataan dalam 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Tamil. Dan saya minta Tuan DO bagi sedikit penjelasan mengenai kepentingan untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kerana kita nak pastikan semua orang dapat faham. Jangan ada pula kata tak faham kerana saya bagi dalam bahasa Malaysia. Patutnya dah faham. Tapi kita tak mau melihat apa kelemahan yang ada, kita akan cuba atasi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buat tutorial sekali lagi walaupun saya telah buat tutorial sebelum ini. Untuk mendaftar dengan MBSP, kita pakai QR code. Guna smartphone, scan pada QR code dan jawab semua soalan. Sangat mudah. Tak sampai 2 minit akan selesai jawapan itu. Tapi bagi peniaga yang tak biasa dengan tak ada smartphone ataupun ada smartphone tapi tak biasa guna QR code, boleh minta bantuan ataupun buat sendiri menggunakan desktop. Masuk ke www.mbsp.gov.my, dekat banner yang bergerak-gerak di atas tu, klik pada bahagian pendaftaran program vaksin peniaga. Atau terus masuk link yang kita bagi. Ini saya akan muat naik dalam Facebook dan juga saya minta rakan-rakan media juga tolong masukkan link ini. Klik pada link ini, terus dia akan bawa ke tempat pendaftaran. Dan sangat mudah untuk buat pendaftaran. Oleh itu saya menyuruh kepada semua peniaga, pekerja dan juga yang ada di sekitar yang berniaga dalam kawasan pasar awam, kedua-dua pasar awam ini, jangan ambil ringan. Pada 21 hari bulan Ogos, iaitu hari pertama program pendaftaran berjalan di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah, hari itu kita akan cek. Kita tak tunggu habis. Kalau habis tak guna. Hari pertama vaksin diadakan, pemvaksinan diadakan di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah. Hari pertama, hari itu kita cek. Kalau mereka dalam MySejahtera mereka telah dapat tarikh atau mereka telah cucuk atau mereka telah vaksin di tempat lain,
ataupun mereka telah membuat permohonan, mereka boleh berniaga. Tapi bagi peniaga yang langsung tak buat apa, langsung tak ambil tindakan, dia akan kita arahkan tutup serta-merta. Walaupun anda sedang berniaga dengan rancak. Minta maaf, saya kena maklumkan dengan awal-awal, walaupun anda sedang berniaga dengan rancak, jangan kata kita ni zalim, kerana keselamatan awam perlu diutamakan. Daripada risk analysis yang kita buat, pasar awam adalah tempat yang paling berisiko. Sebab itu kita ambil tindakan begini. Dan kerajaan negeri telah pun memutuskan outreach program mestilah dijalankan. Jangan pula kita pula tak buat, tak kisah. Oleh itu saya minta sekali lagi tolong beri perhatian. 21 bulan kita akan cek yang dah ada tarikh temu janji, yang dah daftar dalam MySejahtera, yang telah pun buat vaksin di tempat lain, mereka boleh berniaga. Yang lain kita akan arahkan tutup serta merta. Saya juga ingin memaklumkan kepada semua penduduk-penduduk Seberang Perai, program ini pada asalnya adalah untuk pasar awam Sri Rambai dan pasar awam Bukit Mentajam saja. Tetapi kedai-kedai kita nak extend kepada kedai-kedai yang berdekatan. Kerana hubungan mereka dengan pasar awam begitu rapat. Program ini juga dilanjutkan kepada peniaga-peniaga di sekitar pasar awam Bukit Mentajam. So peniaga, pekerja juga diminta untuk masuk dalam pendaftaran dalam program ini. Dan juga satu lagi, yang ketiga, kita juga lanjutkan kepada food court di kawasan Bukit Mentajam. Kerana banyak food court yang telah saya dapat maklumat telah pun ada kes negatif. Bilangan kita tak tahu. Saya tak dapat pasti bilangan. Tapi ada food court yang telah dapat negatif dimaklumkan oleh penduduk. Oleh itu, tidak ada salah kalau tuan-tuan nak ambil peluang ini, pergi vaksin di pejabat daerah. Kalau tidak, anda tidak akan dibenarkan untuk berniaga. Sebelum saya, Encik Ali Malik, Encik David, saya nak minta Tuan D.O, Tuan Kamarul untuk memberi sedikit penjelasan kerana program ini dikendalikan oleh Tuan D.O Seberang Perai Utara. Seberang Perai Tengah, minta maaf. Silakan, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan selamat pagi kepada rakan-rakan netizen di luar sana yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Mahmud, Datuk Bandar Seberang Perai, yang berbahagia Encik Bernard dan juga Encik David Marshall, Ahli Majlis Majlis Bandaraya Seberang Perai. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MBSP menjemput saya bersama-sama dalam sidang akhbar, sidang media sosial pada pagi ini untuk menyentuh tentang pelaksanaan program vaksinisasi kepada peniaga pasar awam Bukit Mentajam dan pasar awam Sri Rambai termasuk pasar pagi lah. Jadi program seperti yang dinyatakan oleh yang berbahagia Datuk Bandar tadi akan diadakan dalam dua fasa. Fasa pertama iaitu pada 21 dan 22 Ogos ini. Dan fasa kedua 28 dan 29 Ogos. Saya meminta sekali lagi lah kerjasama kepada tuan-tuan perempuan di luar sana untuk mendaftarkan penyertaan mengikut pautan yang dimaklumkan oleh pihak MBSP tadi. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan telah daftar dari MySejahtera, tetapi kita perlukan maklumat dan juga input-input yang lebih terkini lah untuk memudahkan pelaksanaan fasa 1 khususnya berjalan lancar yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah, iaitu di Jalan Betik bersebelahan dengan Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session di Mahkamah Magistrate Seberang Perai Tengah. Jadi saya minta juga tuan-tuan dan puan-puan dapat hadir seperti mana masa yang ditetapkan, dan akan kita ada petugas-petugas sukarelawan kita di sana untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan nanti. Dan insyaAllah saya harapkan kerjasama semua berjalan dengan lancar. Cuma apa yang diminta ataupun diperlukan oleh pihak MBSP, tuan-tuan dapat tunaikanlah seperti mendaftarkan diri dan juga membawa dokumen-dokumen seperti contohnya dokumen pengenalan diri lah,
seperti IC dan juga mungkin pekerja ni ada permit kerja kan dan sebagainya, dokumen-dokumen lain untuk membuktikan pengenalan lah, untuk kita merekodkan dalam sistem MySejahtera dan juga sistem kesihatan. Jadi program ini akan berjalan di Dewan nanti, juga di perlibatan daripada, saya ucapkanlah perlibatan daripada pejabat kesihatan daerah Seberang Perai Tengah PKD yang dalam tempoh yang sangat genting ini, dan juga mereka pun tak cukup masa dapat meluangkan lah, menyediakan 4 slot lah kepada kita ni untuk sama-sama kita selesaikan vaksinisasi ni. Dan saya mengharapkan agar itulah kita dapat membantu dan bekerjasama lah untuk hadir daripada masa yang ditetapkan, dan juga patuh ikut apa yang ditetapkan oleh pihak kesihatan dan juga petugas-petugas nanti. Sekian, terima kasih, itu saja. Terima kasih kepada Tuan DO Seberang Perai Tengah, Tuan Kamarul. Saya nak pergi secara ringkas tutorial pada pagi ini, walaupun saya pernah buat sebelum ini. Mungkin tuan tak dapat nak cari, saya ulangi. Pendek saja. Pertama sekali, tuan-tuan kalau yang pakai smartphone, boleh scan dekat QR code seperti ini, dan dia akan tunjuk link. Tak dapat. Tak apa masuk. Okey. Dia akan keluar macam ni, tuan-tuan. Cuma tuan-tuan terus jawab. Handphone saya mungkin kecil, saya akan tunjuk dekat desktop. Tapi dia akan keluar macam ni di handphone. Inilah interface yang akan keluar di handphone. Ataupun kalau tuan-tuan gunakan desktop juga, dia akan keluar macam ni. Bila klik pada link yang kita bagi, dia akan keluar seperti ini. Tuan-tuan dikehendaki mengisi nama. Nama seperti mana dalam kad pengenalan, nombor kad pengenalan, nombor telefon, MySejahtera ID. Dalam ID MySejahtera tu kadang-kadang isi nombor, kena ikut dan tengok MySejahtera. Ada yang guna nombor telefon, ada yang guna nombor-nombor lain. So mesti sama dengan ID MySejahtera. Kalau tak sama, kita tak boleh trace. Dalam MySejahtera ada ID dia. Nombor rujukan lesen MBSP. Sebab kita nak tahu tempat mana anda berniaga. Dan pilih kategori. Kita dah buat siap-siap. Banyak kategori. Ada tepi jalan, ada pasar tani. Tapi dalam kes ni adalah pasar awam. Pasar awam, Sri Rambai. Ada dekat sini. Dan juga Sri Rambai. Dan juga Bukit Mentajam. Pilih pasar awam. Oleh kerana kita buka kepada kedai di tepi. Dan juga food court. Anda boleh masuk pada bahagian di bawah sekali ada lain-lain. Yang lain tu ada lain-lain. Klik bahagian lain-lain, isikan tempat yang anda telah berniaga. Kemudian selepas mengisi lokasi perniagaan tadi, jenis perniagaan dan lokasi, kemudian isikan nombor gerai petak anda. Di lesen ada nombor petak. Bagi yang tidak ada nombor petak, yang berniaga di kedai luar, isi alamat kedai ataupun alamat food court. Kemudian isi adakah anda telah lengkap dos 1 dan 2, ataupun anda telah lengkap dos 1 dan anda telah mendaftar. Anda tidak mendaftar, hanya tekan saja, tak payah tulis. Anda hanya tekan saja. Tak perlu tulis banyak-banyak. Kemudian sekiranya anda telah mendaftar dan belum menerima tarikh, sila pilih kawasan ini. Sekarang ni kita pilih Seberang Perai Tengah lah. Ini borang umum. Anda pilih Seberang Perai Tengah. Kerana kita akan buat di Seberang Perai Tengah. Dia bukan di Seberang Perai Utara atau Selatan. Akhir sekali, adakah anda pemilik atau pekerja? Pemilik pun boleh, pekerja pun boleh. Juga diminta untuk daftar. Dan seterusnya, submit.
Saya tak boleh submit sebab saya tak isi semua. Kalau boleh dah isi semua, terus submit. Itu saja. Tak payah tulis banyak-banyak. Dalam 1 minit boleh selesai semua sekali. Jadi saya harap, saya ulangi, kerana ada yang tanya, ada isi MySejahtera, kenapa nak isi kat sini? Kerana kita dalam MySejahtera tidak tahu sama ada anda peniaga ataupun anda adalah dalam fokus area. Daripada kajian kita, peniaga pasar awam adalah kawasan yang berisiko. Dalam kes ini kita tumpu pada pasar Bukit Mentajam. Sebab itu kena register kat sini supaya kita tahu semua yang kita fokus itu telah pun datang divaksinkan. Kalau tidak, kalau hanya mengisi MySejahtera kita tak tahu. Kerana MySejahtera ni dibuat di seluruh Malaysia. Digunakan seluruh Malaysia. So saya harap saya dapat menjawab kenapa isi 2 kali. Dan kita cuba simplify kan tempat ini. Satu lagi saya nak ingatkan, sekiranya pada 21 hari bulan, hari pertama vaksin, saya tak boleh tunggu hari last. Kerana kalau tunggu hari last dah tutup dah. Hari pertama vaksin kita akan cek tiap-tiap gerai. Kalau dah ada temu janji, kalau dah ada janji temu, kalau dah ada dalam pendaftaran vaksin, ataupun telah pun divaksinkan, mungkin anda telah divaksinkan sebelum ini, mereka ini dibenarkan berniaga. Tapi kalau satu apa pun tak buat, kita arah tutup masa itu juga. Kalau tak tutup, kita akan rampas barangan niaga anda. Maaf, jangan kata kita zalim. Kerana keselamatan awam perlu diutamakan. Saya harap anda boleh playback tutorial ini banyak kali. Ulangi dan boleh share, bukan sulit, boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Dan penjelasan dalam bahasa Mandarin, bahasa Tamil tentu dapat membantu kepada peniaga-peniaga yang tidak dapat fasih di dalam memahami apa yang saya sampaikan tadi. Oleh itu saya nak tengok kalau ada soalan sekejap sebelum kita tangguh. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Saya harap kita dapat meneruskan program ini. Jangan lupa 22 hari bulan adalah fasa pertama, 28 dan 29 fasa kedua, 9 hingga 4 petang, Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Subang Perai Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang Wabi Tuan Chua Koon Yeow dan juga seluruh barisan ESKO dan juga Penasihat Usaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga kepada Tuan DO kerana memberi juga kepada Pegawai Kesihatan Daerah dan Negeri kerana memberi perhatian kepada peniaga-peniaga yang ada di Seberang Perai untuk menjamin atau untuk menjadikan Pulau Pinang khusus amnya Seberang Perai khususnya lebih selamat untuk didiami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.